Berutung sebab man lam yarani, siapa dia tak pernah tengok aku. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang telah mengembalikan ruh kita pada hari ini, dan Allah memberikan kesihatan kepada tubuh badan kita, dan Allah memberi izin kepada kita untuk sama-sama kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqna qabla al-mauti taubah wa hamil al-Qur'an wa inda al-mauti syahadah wa ba'da al-mauti jannatan wa na'imah. Ya Allah, kurniakanlah rezeki sebelum kami mati, kami sempat bertaubat dan kami dapat hafal 30 juz Quran. Ketika kami mati, kami diberikan mati syahid, sama ada mati syahid di medan perang atau mati syahid dalam keadaan kami belajar dan mengajar Quran. Setelah kami mati, kami diberikan syurga dan nikmat syurga yang tertinggi. Amin ya rabbal alamin. Jadi alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmatnya pada malam ini dapat lagi kita sama-sama duduk di dalam majlis ilmu. Sama-sama kita nak tambah ilmu, sama-sama kita nak menghayati ilmu, sama-sama kita nak menghidupkan hati kita semua supaya kita menjadi hamba Allah yang bertakwa, menjadi hamba Allah yang saleh ataupun juga salihah, insya-Allah. Terima kasih Ejeki Masjid, terima kasih ahli Jumaah, terima kasih semua yang hadir pada malam ini, sama ada secara dalam masjid ataupun secara online. Jadi alhamdulillah, malam ini saya ingin berkongsi tentang beberapa perkara yang perlu kita fahami, yang perlu kita hayati, iaitu surah yang sangat pendek tetapi memberi kesan kepada kehidupan kita insya-Allah, iaitu surah Al-Kautsar. Surah Al-Kautsar muka surat 602. Jadi saya akan baca, kemudian pakai ikut belakang dah, insya-Allah. Kita baca, saya baca kemudian ikut. Kemudian kita akan sama-sama menhayati apakah pedoman ataupun ibrah ataupun iktibar yang kita dapat daripada surah Al-Kautsar insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar.
Sadaqallahul azim. Maka benarlah kata-kata Allah Subhanahu wa taala. Sebelum tu saya nak minta maaf lah. Suara saya ni sebulan lah. Main serok-serok. Dia batuk. Batuk demam. Jadi kira 2-3 hari ni baru okey sikit. Kalau tak jelas royak dah. Kalau tak jelas royak, insya-Allah saya akan cuba berkongsi surah Al-Kautsar. Bila kita kecek surah Al-Kautsar, surah ini adalah surah yang ke-108. Surah yang ke-108 daripada surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah surah yang pertama, kemudian surah Al-Baqarah, kemudian surah Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah-nya, Al-An'am, Al-A'raf, sampailah habis, iaitu surah yang terakhir, iaitu surah An-Nas. Jadi seputih Quran ni ada 114 surah. Jadi apabila ada 114 surah ni, yang kita perlu faham, surah Al-Fatihah mula dengan huruf Ba. Dia mula dengan huruf Ba. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian diakhiri dengan minal jinnati wan nasi. Akhir dengan huruf Sin. Maka dalam bahasa Arab, basi, kita bas. Mana bas? Kalau di Mesir, negara Arab, dia kata basya, maknanya kafat. Makna cukup. Makna sebutir Quran ni sudah cukup kalau kita betul-betul ambil pedoman, betul-betul kita ambil ibrah, kita ambil buat iktibar, kita ambil buat supaya kita boleh aplikasikan dalam kehidupan kita. Cukuplah. Dan daripada ni, zaman kita ngaji Quran dulu, Quran Majid ya. Quran Majid, tengah dia tu ada warna merah. Kasih tak? Tengah dia tu ada warna merah. Dia garis tepi kiri kanan, muka surat 295, 296. Surah Al-Kahfi baca semua setiap hari Jumaat, muka surat 293. Kemudian surah 294, malahum min ilmin wala li abai, muka surat 295. Wa in tazaltumuhu 296, apa nama ni, wa kadzalika atarna alaihim bi'alam. Jadi 295 dan 296 ni dia garis tepi merah. Bapa dia garis tepi merah. Orang dulu kata, dia tengah dah weh. Betul tak? Sampai tengah dah. Tengah Quran. Kemudian kalau kita perasan, tengah Quran itu pada muka surat 295, ayat yang ke-19. Wa kadzalika ba'atnahum yatasaalu bainahum. Qala qailun minhum kam labithtum. Qalu labithna yawman aw ba'dha yawm. Qalu rabbukum a'lamu bima labithtum fab'athu ahadakum biwariqikum. هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا. Kita tengok kita ada warna merah pada perkataan waliyatalattaf. Apa ada merah tu? Merah itu menunjukkan huruf Quran mula dengan huruf Ba. Akhir Quran berakhir dengan huruf Sin. Maka di tengah-tengah Quran adalah huruf Ta. Ba, Ta, Sin. Orang Kelantan sebut ke apa? Kalau pergi baruh kan, benda kata ke atas. Pembatasan. Kita ni kena ada batas. Batas tu artinya ke apa? Ada sempadan. Nak mudah ingat, tengah Quran ingat batas. Ingat perkataan batas, Ba, Ta, Sin. Jadi tengah Quran adalah huruf Ta. Jadi biar kita tahu lagi. Dan dalam Quran ini, surah yang ada 3 ayat, hanya 3 surah saja. Surah daripada 114 surah ni, 3 surah saja. Maksudnya 114 tolak 3, 111 lagi. Bukannya 3 ayat. Jadi 3 ayat ada 3 surah. Iaitu surah Wal Asr. Kemudian surah yang kedua, yaitu surah yang kita baca ni, Inna a'tainakal kautsar.
Kemudian satu surah lagi, iaitu surah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wal 'as al-kautsar, dengan surah At-Tin. Wat-Tin, bukan Tin. Ya. Ada 3 surah. Nanti saya ingat balik, saya balik. Ada 3 surah, iaitu surah Al-'as dan surah Al-Kautsar. 3 surah ni. Kemudian 3 ayat ini, surah yang panjang sikit ni, iaitu kita tengok inna a'tainakal kautsar. Dia panjang dari segi apa? 3 ayat, tapi dia panjang sikit ayat dia. Jadi surah ini, 3 ayat ini, dia ada 10 kalimah. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ada 10. Ada 10 perkataan dalam surah Al-Kautsar. Apa kita kena tahu gini ni? Supaya semakin kita tahu, semakin kita rasa cinta kepada Quran. Semakin kita rasa, apa Quran ni dia buat lagu ni? Apa Quran ni dia duduk surah ni? Apa Quran ni lepas surah ni surah ni? Lepas surah ni surah ni. Dia ada sebab yang mana akan memberikan kesan kepada kehidupan kita. Kemudian surah ini dia ada 42 huruf. Ni kerja rumah lah. Kerja rumah. Balik rumah panik, tengah cari. Tengah bila seperti alif, nun, alif, kira. Maka tubihlah surah Al-Kautsar ini ada 42 huruf. 42 huruf. Biar kita tahu. 42 huruf. Kemudian apabila kita kecek surah Al-Kautsar, dia turun ni ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diuji. Uji apa? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam baru kehilangan anaknya yang bernama Abdullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ni ada 12 isteri. Nabi sallallahu alaihi wasallam ni dia ada 13 isteri. Yaitu Khadidah binti Khuwailid, Sa'udah binti Zam'ah, Aisyah binti Abu Bakar, Hafsah, Zainab binti Khuzaimah, Ummu Salamah. Yang ke-7 Zainab binti Jahsy. Yang ke-8 Juwairiyah binti Al-Harith. Yang ke-9 Safiyah binti Huyai. Yang ke-10 Ramlah binti Abu Sufyan. Yang ke-11 Maimunah binti Al-Harith. Yang ke-12 Maryah Al-Qibtiyah. Yang ke-13 yaitu Raihanah binti Zaid. Ada 13 orang isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa saya sebut ni supaya kita tahu bagaimana kisah yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kehilangan anak dia. Jadi daripada 13 orang isteri ni, hanya 2 isteri saja yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ada anak. Iaitu daripada Khadijah ada 9 orang, dan seorang lagi iaitu Maryah Al-Qibtiyah ada seorang. Qasim, kemudian Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulthum, Fatimah dan Abdullah. Ini anak lelaki Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Khadijah. Anak Nabi ni. Biar kita tahu, matinya ni turunnya surah Al-Kautsar ni sebab matinya anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdullah, yang mana Abdullah ni Nabi ayah kepada Abdullah iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu mak dia nama apa? Khadijah binti Khuwailid. Biar kita tahu. Kemudian Maryah Al-Qibtiyah, nama anak dia ni Ibrahim. Nama anak dia Ibrahim. Dia mati ni, Ibrahim mati tu masa dia umur setahun 7 bulan. Iaitu 19 bulan lah. Setahun 7 bulan. Setahun 12 bulan tambah 7 jadi 19 bulan. Ini cerita tentang gerhana matahari. Ketika mana matinya Ibrahim, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba gerhana matahari. Maka orang jahiliah, sahabat-sahabat masa tu dia kata, ni petanda ni. Gerhana matahari ni maknanya ada kematian, ada sekian.
Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, tak ada kaitan. Yang kita kata gerhana matahari ni, ada orang mati ni, tak payah. Tak payah. Tak boleh kita beriktikad rakyat sampai gitu. Jadi surah Al-Kautsar, Nabi mati. Apabila anak Nabi sallallahu alaihi wasallam mati, kita ni kalau anak kita mati, siapa mari sekeliling kita? Ada orang lain kan? Waris-waris kita, adik-beradik kita, waris-waris jauh dekat mari belakang. Tapi ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam matinya anak dia Abdullah, pak saudara dia ni mari rumah dia, bukan mari ucap takziah, mari buat nyanyi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mari kata pula ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, batara Muhammad, terputuslah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna syani'aka huwal abtar. Kita baca ayat surah Al-Kautsar. Inna syani'aka huwal abtar. Maka dia katakan Abu Lahab, Abu Jahal, mari dia katakan batara Muhammad. Muhammad tak ada waris dah, tak ada keturunan dah apa ni. Putus kata sebab tak ada anak lelaki. Dia orang nyanyi, orang mati bukan orang lain ni, pak saudara dia. Kalau kita mati, tiba-tiba anak kita mati, pak saudara mari ayat kita anak, mata kocok, tak koget kita kan. Ayatnya tak reti, tak reti orang ni tengah sedih ni. Ayat pula bini Nabi sallallahu alaihi wasallam Khadijah lagilah serati. Mari ayat gitu pula. Orang tua tengah emosi, anak tengah mati, mari ayat gitu pula. Tetapi hari ni kita boleh tengok siapa dia mari cerita hamba ni keturunan Abu Lahab, hamba ni keturunan Abu Jahal. Tak ada. Orang mari cerita, insya-Allah keturunan hamba ni, keturunan saya ni sapa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nak ceritanya Allah putuskan situ. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya yang membencimu, dia adalah orang yang terputus. Maksud dia katakan, orang yang mau benci ni, dia benci kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab ni dia benci, keturunan dia orang tak cerita siapa lah. Orang tak ayat lepas ni siapa. Mu ni keturunan apa? Abu Lahab, orang tak secara. Mu ni keturunan Abu Jahal, orang tak secara. Tapi kalau sebut keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam ila yaumil qiyamah, bahkan keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita tunggu-tunggu, siapa dia? Iaitu Muhammad bin Abdullah Al-Mahdi. Ini yang kita dah tunggu. Cucu cicit keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bakal mengangkat Islam ketika mana Islam ketika itu huru-hara. Maka marilah Imam Mahdi, dia pun pergi, dia orang pun pakai ikut dia ni, pergi sini menang. Akhir sekali dia tak nak pergi dengan Masih Dajjal, maka turunlah Nabi Isa ibn Maryam. Isa ibn Maryam turun. Apa tu barulah Nabi Isa ibn Maryam ni bunuh Masih Dajjal. Maka ketika itulah Nabi Isa adalah presiden dunia. Dan ketika tu tak ada dah parti ke, dera ke, banyak-banyak tak ada. Tak ada dera kuning, hijau, putih, biru, hitam, tak ada. Dia ada satu dera saja, iaitu dera presiden dunia, iaitu Nabi Isa ibn Maryam. Ini yang kita, kalau kita ketika itu, doalah supaya kita termasuk golongan yang bersama dengan Nabi Isa ibn Maryam, insya-Allah. Jadi apabila matinya anak Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ini sedihlah. Sedihnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedih. Tapi Tuhan turun 3 ayat. Tuhan turun 3 ayat sahaja yang menyebabkan 3 ayat ini
Nabi sallallahu alaihi wasallam tersenyum. Apa dia senyum? Allah sepatutnya kalulah orang tengah sedih, orang akan lawan. Oh ya, tak apa dia ni sekian gini, dia ni sekian gini, dia ni sekian gini. Tapi Allah SWT dia tak jawab masa tu. Dia tak jawab benda yang akan terjadi masa tu. Tak apa, mu jangan sedih. Allah tak turun ayat gitu. Dia terus ayat, mu akan mendapat nikmat yang terbesar. Nikmat yang mana nikmat ini mu akan boleh di yaumul qiyamah yang kita panggil sebagai Telaga Kautsar. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man ra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini hauduka as-safil mubarrad wirduna yauman nusyuri. Kita ada selawat semua, selawat maulud. Sini selawat lagu setiap malam kau, setiap hari kau. Tak ada. Kalau setengah-setengah majlis ni, sebulan dia buat selawat. Cuma saya nak ingatkan, apabila kita berselawat kepada junjungan Nabi sallallahu alaihi wasallam, masa kita selawat tu, biarlah kita ingat pun, bukalah telefon kau, bukalah kertas kau, yang mana kertas tu tulis maksud kamu. Sebab masa kita selawat tu, barulah kita rasa sendiri, oh gini ayat. Man ra'a wajhaka yas'ad. Siapa tengok muka Nabi sallallahu alaihi wasallam, yas'ad, maka dia akan gembira sama bila. Kita sebelum kita mati, mintalah doa kita bersama dengan Maulidur Rasul kita kaum ni. Mari kita sambut Maulidur Rasul ni. Kita kena minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala biar tahu ni Maulidur Rasul kita ni beza. Sebelum kita mati, kita doa supaya kita dapat melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mimpi sebelum kita mati. Sebelum kita mati, kita ajak doa sama, doa sama supaya kita dapat melihat wajah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang budak, anak murid ni. Dia rayak ke tok guru dia. Tok guru, hamba ni nak jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku mana Dia berkata, mu kena selawat sikit-sikit. Kena selawat sama. Selawat. Maka dia selawat. Selawat tu kok tak berhenti. 3 hari selawat. Selawat tak berhenti. Hari ketiga tu dia rasa dia pergi jumpa Tok Guru. Dia kata dah, Tok Guru tak jumpa lagi dengan Nabi ni. Apa tak jumpa lagi? Tok Guru berkata, esok mu puasa, lepas tu mau mari rumah aku esok. Dia pun puasa. Dia puasa dia pagi, sapalah ke petang. Tok Guru dia suruh pergi buka puasa rumah dia. Dia pun pergi buka puasa rumah Tok Guru. Kemudian dia sembahyang maghrib. Sembahyang maghrib. Tok Guru buka puasa, dia pergi buat tamas putih. Pergi buat tamas. Pergi tamas makanlah kau itu. Lepas tu dia pun komo-komo. Tapi Tok Guru tak pergi air. Tok Guru tak pergi air. Dia pun semayang, lepas kau mau ambil semayang ke apa semayang maghrib. Lepas tu dia duduk tunggu pula. Semayang esok, Tok Guru tak pergi air lagi. Tunggu dia. Sampai tidur. Dia pun tidur. Masa dia tidur tu kak, dia mimpi minum air sekolah. Minum air sekolah. Sebab apa?
Sebab dia sungguh duk mikir tu kau dia nak minum air. Esok tu dia kata kau, tu tanya, "Gana mimpi ke pemalas?" Mimpi minum air sekolah. Tok guru tak biar air dah kok. Gitulah. Kalau kita nak mimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, biar kita sungguh sampai kita mikir fokus nak sangat jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita boleh tengok orang-orang yang jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita jumpalah ada sahabat-sahabat kita, tok guru ke ustaz-ustaz ke siapa pernah jumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Doa biar minta dia doa supaya kita juga dapat melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man ra'a wajhaka yas'ad ya karimal walidain hauduka as-safil mubarrad. Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap nabi-nabi ni dia ada telaga masing-masing. Setelah mana kita ni duduk diri di pada masyar, dirinya kita ni, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut, "Fala yakunu illa mawdi'a qadamaihi." Setiap manusia ni derek beratur belakang ni, dan ketika beratur ni Allah Subhanahu wa taala sebut, "Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda balizatan wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada." وَعُرِضُوا عَلَى رَبِّكَ صَفًّا لَقَدْ جِئْتُمُونَا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ بَلْ زَعَمْتُمْ أَن لَّن نَّجْعَلَ لَكُمْ مَوْعِدًا. Allah Subhanahu wa taala sebut di dalam surah Al-Kahfi, dia kata, hari ini semua orang ni diri belakang. Tuhan panggil belakang. Tak ada pun yang terkecuali, semua ada. Manusia dari beratur belakang. Binatang-binatang ada belakang. Wa idzal wuhusu husyirat. Binatang-binatang ada belakang. Kemudian jin, para jin dan manusia ada belakang. Kemudian para malaikat, wa jaa rabbuka wal malaku saffan saffa wa ji'a yawma idzin bi jahannam. Malaikat duduk batu atas. Direct. Berapa ribu malaikat? Infinity. Tak boleh kira. Berapa juta malaikat? Tak boleh kira. Dan ketika kita ada beratur dia serik ini, fala yakunu illa mawdi'a qadamaihi. Maksudnya kita ni, kaki kita dua ni tak boleh pergi depan, tak boleh pergi belakang, tak boleh pergi kiri, tak boleh pergi kanan, duduk diri kita. Dan diri kita ni tak boleh kiri kanan. Dalam keadaan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, kita semua ni dalam keadaan telanjang. Orang lelaki ke perempuan ni telanjang. Maka Aisyah kata, "Oh, pakat tengok aku kini." Dia kata, "Dah. Hari itu tak ada orang nak cara. Mu aku. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun." Sahabat, saudara mara, mu ayahmu, isterimu, anak beranakmu, cucu cicitmu, keturunanmu tak cara kamu, tak cara belakang, aku. Dan ketika kita berdiri itu, beribu ratus ribu tahun berdiri hari kiamat. Dan dalam keadaan kita berdiri itu, ada manusia yang dia peluk sapalah ke buku lali. Ada manusia dia peluk sehinggalah ke lutut. Ada manusia yang peluk sapa ke pusat. Ada manusia dia peluk sapalah kepada hidung dia. Yang mana manusia ini lemas dalam air peluk dia sendiri. Na'udzubillah min zalik. Sebab apa? Tangis cekak kepala. Tangis cekak kepala. Dan 7 golongan yang mana mendapat naungan arsy Nabi, naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Nabi sebut di antaranya orang yang sentiasa mari masjid, hati dia nak duduk masjid semua. Hari ni kalau duduk dalam ni AJK masjid, beruntunglah dia. Sebab dia ni Allah pilih dia, hati dia duduk masjid semua. Hari ni kalau Allah pilih hari ni, kita ni mana? Lepas pesen tu tak ada mana mari masjid semua. Ada sahabat-sahabat kita mari duduk atas kursi. Ada sahabat-sahabat kita boleh main
duduk je. Ada sahabat-sahabat kita mai mentalalah duduk rehat je sahabat-sahabat kita. Dan dia ada peluang mari masjid sama. Ketahuilah orang-orang ini orang yang Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi dia naungan arasy. Ada naungan arasy. Ada atap kalau kita bahasa mudah, ada bumbung tutup daripada matahari sedekat hadapan. Dan ketika itulah semua orang ternati-nati. Lagu manalah aku ni, lagu manalah aku ni, lagu manalah. Tak tahu nak kan. Dan ketika mana tak tahu nak agak apa tu lah, maka adalah segolongan yang mencari Nabi Adam alaihissalam. Gialah kita cari tak boleh dah ni. Lama dah kita diri saja ni. Tak tahu apa dah kita ni. Kalau kesah dah kita cari Nabi Adam. Nabi Adam kata, aku tak boleh. Aku pernah buat salah. Aku takut hari ni. Kemudian dia jumpa dengan Nabi seterusnya, Nabi Nuh. Jumpa Nabi sikit. Lah kali jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika itu dia kata, Nabi sorang je. Nabi Muhammad sorang je. Nabi lain dia guna belaka dah doa yang mustajab dia. Tiap Nabi ni ada doa mustajab. Dia guna dah belaka. Kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam saja tak guna. Dan ketika itulah pakak dia raya, ya hanana ya hanana ya hanana bi Muhammad. Beruntungnya kita jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ni siapa dia? Dia pergi jumpa Tuhan kok. Dia pergi jumpa JPN kok, Jabatan Pendaftaran kok. Dia pergi tulis, aku ni nak jadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku ni nak jadi mbok dia ni. Aku ni nak bank dia ni. Tak ada. Tak ada orang pun yang pilih dia nak jadi anak siapa. Tak ada orang pun yang pilih dia nak lahir daripada rahim siapa. Tak ada orang pun yang pilih dia lahir daripada air mani siapa. Tak ada orang pun dia pilih. Tetapi Allah yang pilih kita. Hari ini sebutkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kita sebut bersama saya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Ya Allah, syukurnya ya Allah. Sebab aku ni dipilih menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan kita ni umat pula, umat akhir zaman. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut apa? Tuba, tuba, tuba. Berutung. Sebab malam yarani, siapa dia tak pernah tengok aku, tak pernah jumpa aku, tetapi dia rindu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita kena rasa syukur. Sebab kita ni Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita rezeki hari ini sebab apa? Sebab kita menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh tak? Boleh sikit lagi? Siapa aku apa ni? Boleh 5 minit kan? Boleh tak? InsyaAllah tak? Allahumma salli ala sayyidina. Kemudian apabila Nabi sallallahu alaihi wasallam dia bersujud, Tuhan kata apa? Bangun, ada apa ni? Ya Allah, bukalah mahkamah. Ketika mana buka mahkamah, Allah pun suruh malaikat, okey, buka mahkamah. Mahkamah Tuhan bukan mahkamah kita. Mahkamah magistrat ke, mahkamah tinggi ke, kecil ya. Ni mahkamah Tuhan. Mahkamah Tuhan ni bayar ke lagu mana? Nak pergi mula kita faham. Saya ni tengah disoal. Contohnya saya tengah disoal. Ni ada presenter gambar saya. Cuba bayangkan berjuta manusia berada ketika itu. Kalaulah manusia itu pernah membuka aib manusia yang lain ketika berada di atas muka bumi, Allah Subhanahu Wa Taala akan bentangkan aib orang ini di hadapan berjuta manusia. Hari ini bapa saya ni berkata ustaz, panggil saya ustaz.
Sebab Tuhan tutup aib dah. Kalau Tuhan buka aib saya, buka kesalahan, dosa-dosa saya, nescaya hari ini saya menjadi manusia yang paling kotor di atas bumi Allah SWT. Mintalah ampun, mintalah maaf kalau kita pernah buka aib manusia, manusia yang lain. Tuhan betul ke? Dan slide Tuhan ni, slide Tuhan bukan besar ni dah. Jangan bayar besar ni. Bahasa kita mudah nak faham, dia besar. Tahu mata memandang. Pada masa tu, pada apa ni, Allah masalah. Pada Arafah. Waktu pun kalau kita tengok dengan view dengan drone, view dengan kamera atas tu, apa semua. Betul tak? Cek ya. Hak ni Allah Akbar. Auzubillahi min zalilah. Elok dia daripada Allah SWT buka aib kita. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Ya Allah, tutuplah aib aku seperti mana tutup aib orang-orang yang saleh dan saleh. Dan ketika mana dibuka mahkamah Tuhan ni, Nabi SAW ditanya oleh Allah, nak apa lagi? Dengan bahasa dia, nak apa lagi? Kekasihku. Dia kata, ya Allah, aku nak pilih daripada kalangan umat aku yang dapat masuk syurga Firdaus tanpa hisab. Maka ketika itulah, siapa dia ada dalam ni, siapa dia tengok, siapa dia ni umat Nabi SAW, pakat doalah supaya ya Allah, pilihlah aku, pilihlah keturunanku, pilihlah keturunan-keturunanku supaya terpilih, termasuk daripada golongan yang Allah, yang Nabi SAW sebut nama kita di hadapan Allah SWT. Ya fulan bin fulan, masuklah ke syurga Firdaus tanpa hisab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya nak ambil masa 3 saat sekejap, tarik nafas, lepaskan, tarik, lepaskan. Sekarang ni tarik, ketika nak lepas tu doa, ya Allah, masukkanlah aku, keturunan-keturunanku termasuk golongan yang dapat masuk syurga bila tanpa hisab. Ya Allah, masukkanlah aku, keluargaku, keturunan-keturunanku termasuk daripada golongan yang dapat masuk syurga bila tanpa hisab. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina. Tak ada lah. Kalau dia masuk syurga Firdaus tanpa hisab, tak ada lah. Selamat dunia, selamat akhirat. Tak ada lah. Nak gapo lagi hidup ni. Dan tentu dah kita ni duduk dalam syurga selama-lamanya, dan kita tentulah kita ni bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para orang-orang saleh dan salihah dalam syurga. Syukur sangat-sangat. Nabi lain ada hisab. Umat Nabi lain ada hisab. Dan hisab ni yang kita bayar gini dah. Hisab ni Tuhan hisab setiap detik, setiap saat ketika mana kita dilahirkan sehinggalah kita mati. Dan kita ni, kalau contohnya kita kena hisab, cuba bayangkan kita ni umat Nabi sallallahu alaihi wasallam start daripada Nabi lahir 20 April 571 tu Nabi lahir sampai ke ni, kita ni umat yang keberapa? Coba ya, so hisab. Allahu akbar, takut. Ketika itulah yang terakhir yang saya nak kongsikan. Orang yang dapat masuk syurga tidak tanpa hisab tadi, kemudian dia berjalan-jalan kemudian menuju kepada telaga Kautsar Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita hari ini, yang kita baca surah Al-Kautsar. Audu kas-sabil mubarrad wirduna yauman nusyur. Inna a'tainakal kautsar. Telaga Kautsar Nabi sallallahu alaihi wasallam luah. Dia gayung gelah nak minum air telaga Kautsar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyaknya seperti bintang di langit. Banyak. Boleh lagi kau.
Ada orang pernah bilang vital, tapi matilah. Mati dia dulu, tak dia habis bilang vital. Nak ayah banyaknya vital. Banyaknya. Dan kita bila mina ayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut apa ni Maulidur Rasul, selawat tadi sebut hauduka as-safi al-mubarrad. Jernih dan juga menyejukkan, menenangkan. Dan siapa minum itu. Ayat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan dahaga sampai bila-bila. Dan dia dimudahkan melalui tikian sirat sepantah kilat. Kemudian dia ni akan dapat masuk syurga naik. Sapalah ke syurga Firdaus nanti insya-Allah. Kita doa sama-sama lah semoga kita ni tergolong daripada golongan yang dapat masuk syurga Firdaus tanpa hisab insya-Allah. Dan kalau ada salah silap daripada saya minta maaf. Dan kalau ada terkurang daripada saya minta maaf. Semuanya hakikatnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya saya nak cerita banyak lagi lah. Nak cerita tentang silsilah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan banyak lagi lah yang nak kita cerita dalam surah Al-Kautsar ni. Tapi memenangkan masa mencemburi kita, masa pun tak ada. InsyaAllah kalau ada rezeki lagi, InsyaAllah kita nak jumpa di tempat ni, di masjid ini. InsyaAllah kita sama-sama nak tengok apa lagi lah kelebihan yang kita dapat faham daripada surah Al-Kautsar. Malam ini ingat sebutir je, Nabi lahir 20 April 571. 20 April 571 April. Dia wafat ni 7 Jun 632. Iaitu 12 April 11 Hijrah. 12 Rabiul Awal 11 Hijrah. 7 Jun bersama dengan 7 Jun 632 masih insya-Allah. Dan banyak lagi yang kita akan dapat melalui Quran ni dan kita nak jadikan pedoman insya-Allah. Jadi sekadar itu saja, semoga bermanfaat. Semoga kita dapat faham apa itu surah Al-Kautsar dan sama-sama sini baca sama ke surah Al-Mulk. Baca sama kan setiap malam lah. Bergotonglah siapa yang amal dengan surah Al-Mulk. Sebabnya apa? Pandai macam mana pun kita surah Al-Mulk kita boleh baca, surah lain boleh baca Quran tu gak tajwid ni perfect. Baca Quran tu gak tarannum. Siapa boleh orang tarannum, siapa boleh orang tidur lah dia baca. Sebab sedap sangat. Tapi belum tentu Tuhan pilih untuk dapat baca surah Al-Mulk setiap malam. Engkau ustaz, engkau ustazah, engkau ulama, engkau siapa pun, apapun pangkat, kalau Tuhan tak pilih untuk dapat baca surah Al-Mulk setiap malam, kita tak akan dapat baca. Itu pengalaman saya sendiri. Saya ngapal Quran, saya habis 3 2008 2007 saya kata Quran ngapal Quran. Saya ngaji di Pulau Condong dan selama pengalaman saya ngapal Quran ni sampai kalau ni tahun ni baru Tuhan beri rezeki kita boleh baca Quran, baca surah Al-Mulk setiap malam. Baru boleh baca surah Al-Mulk. Atau ngapal Quran, hak duk ngajar, saya duk ngajar tajwid ke apa. Di Al-Mulk saya duk ngajar tajwid. Tapi boleh tentu Tuhan buka rezeki. Baca surah Al-Mulk setiap malam. Bacalah surah Al-Mulk kerana surah Al-Mulk ini di antara surah yang dapat menyelamatkan kita di alam kubur nanti. Turun je alam kubur bukan akhir yang ambak belaka amalan-amalan lain kecuali Quran saja yang dia tidak dapat ambak, tak dapat nak halau Quran je. Daripada Quran ni daripada 114 surah Al-Mulk 30 ayat. Kalau kita hidup 60 tahun, 70 tahun, 30 ayat tak boleh ingat apa? Berilah alasan di hadapan muka laki nanti. Jangan mati sebelum kita dapat hafal surah Al-Mulk. Mati hari ni tentu tak selamat.
Nak tahu tengah mati. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وآله وسلم. الحمد لله رب العالمين. Kita malah lebih masalah sikit.